Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9 Perancangan Ekonomi Keluarga LMEP 1612. Kumpulan kami membawa tajuk Kesan Peruntukan Masa Keluarga dan Perancangan Penjanaan Kekayaan Keluarga Terhadap Tabungan Isi Rumah. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu yang pertama Nur Farahin binti Azni A203125, Sumaya Mawardah binti Syamion A202296, Cik Nur Izzati binti Muhammad Hazlin A201088 dan Nik Nur Ayuni binti Nik Mahadi A202439. Pensyarah bagi kursus kami ini adalah yang pertama Prof. Madya Dr. Doris Padamini, anak perempuan Selvaratnam, dan yang kedua Dr. Ye Chung Khain, dan yang ketiga Dr. Naziatul Aziyah binti Muhammad Radizi, dan yang terakhir Prof. Dr. Zulkifli Abdul Kharim. Pengenalan kepada tajuk kumpulan kami ialah pemahaman kewangan di negara-negara barat sudah lama dibincangkan. Ini kerana pemahaman kewangan yang jitu dapat meningkatkan tahap kewangan individu menjadi lebih baik kerana semua keperluan dan kehendaknya dapat dipenuhi tanpa perlu merasai kerisauan untuk membelanjakan wang mereka. Mereka bukan sahaja dapat membelanjakan wang pada masa sekarang, tetapi juga mereka sentiasa memastikan kewangan yang mencukupi pada masa mereka ditimpa musibah. Walau bagaimanapun, pemahaman mengenai pengurusan kewangan peribadi bagi mereka yang beragama Islam terbatas. Ia masih dapat dilihat bagaimana bahawa individu muslim masih lagi tidak menjalankan kewajipan dalam menunaikan zakat dengan sempurna, tidak melanggani takaful dan juga tidak tahu membezakan pinjaman yang ditawarkan oleh bank konvensional dan juga perbankan Islam. Contohnya, Kementerian Kewangan Malaysia telah mengumumkan jumlah simpanan dalam perbankan Islam Malaysia bernilai RM115.1 bilion pada tahun 2019. Jadi dianggarkan sejumlah 2.9 bilion ringgit zakat simpanan dapat diikuti oleh institusi zakat seluruh Malaysia, iaitu 25% kali 115.10 bilion. Definisi peruntukan masa keluarga adalah masa yang dikhaskan oleh ketua isi rumah untuk meluangkan aktiviti bersama keluarga. Bagi kekayaan bermaksud keadaan bekalan barang material yang banyak, terutama wang. Menjana kekayaan untuk tujuan kewangan boleh menjadi rancangan simpanan jangka pendek atau deposit untuk pembelian rumah pertama anda. Ini juga boleh merangkumi tujuan yang lebih kompleks seperti pembayaran awal, gadai janji atau menetapkan strategi untuk mencapai kebebasan kewangan. Hutang ini adalah masalah biasa dalam ekonomi moden negara kita. Kesukaran yang mungkin berlaku dengan pembayaran hutang walaupun dalam kes yang melampau cenderung mempengaruhi kesejahteraan harta benda dan kepuasan umum dengan pekerjaan semasa. Perbezaan antara pendapatan boleh belanja individu, pendapatan individu selepas ditolak cukai dan ditambah bayaran pindahan diterima dengan pembelanjaan penggunaan ialah tambungan individu. Bagi kerangka teori ini, kita boleh mempersembahkan maklumat kerangka teori ini dalam bentuk gambar raja. Gambar raja ini diberi nama kerangka teori kerana ia merangkumi rumusan kepada isi maklumat yang hendak kita sampaikan kepada pembaca. Seperti dapat dilihat dalam kerangka teori ini, ia mempunyai 3. Ini kerana setiap kerangka teori ini mewakili satu maklumat. Seperti yang pertama ialah kerangka teori kepada penjanaan kekayaan yang dapat dilihat ia bermula dengan pengertian, seterusnya kepada sumber, dan daripada sumber itu kita boleh menghasilkan teori. Kita dapat mengeluarkan teori penggunaan, iaitu menggunakan teori pendapatan kitaran hayat serta manfaat daripada penjanaan kekayaan dan mengendali penjanaan kekayaan, dan terakhir sebagai penutup kepada kerangka teori penjanaan kekayaan ialah cara penjanaan kekayaan isi rumah itu sendiri. Bagi kerangka teori yang kedua
ia merangkumi maklumat keseluruhan untuk tabungan isi rumah. Oleh itu, dia bermula dengan pengertian tabungan isi rumah dan diikuti dengan sumber tabungan isi rumah. Daripada sumber tabungan isi rumah itu, kita dapat mengeluarkan teori, iaitu teori kewangan. Seterusnya, manfaat yang kita perolehi daripada tabungan isi rumah tersebut. Dan yang terakhir, cara kita mengendali tabungan isi rumah. Bagi kerangka teori yang terakhir iaitu kerangka teori peruntukan masa keluarga. Ia dimulai dengan pengertian kesan peruntukan masa keluarga dan diikuti dengan manfaat daripada peruntukan masa keluarga tersebut dan diikuti dengan cara kita mengendali peruntukan masa keluarga tersebut. Dan yang terakhir, kesan peruntukan masa keluarga. Metodologi kajian merupakan suatu kaedah atau teknik untuk mengumpul dan menganalisis data untuk menghasilkan bukti yang dapat menyokong suatu kajian. Kaedah yang telah kami gunakan untuk mengumpulkan data ini ialah melalui dua kaedah, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data yang kami kumpul melalui pemerhatian dan rujukan, manakala kaedah kuantitatif kami mengumpulnya melalui pengedaran berasa sidik secara atas talian melalui Google Form kepada responden. Kaedah ini amat berkesan kerana ianya telah memudahkan responden untuk menjawab survei ini pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan ianya juga telah memudahkan kami untuk mengumpulkan data dengan lebih baik. Untuk hasil dan perbincangan data, berikut merupakan regresi kesan peruntukan masa keluarga terhadap tabungan isi rumah. R ialah kekuatan korelasi antara dua pemboleh ubah. Terdapat korelasi yang sangat kuat sebanyak 0.296 antara kesan peruntukan masa keluarga dan tabungan isi rumah. R2 memberitahu berapa banyak varians dalam pemboleh ubah bersandar dijelaskan oleh pemboleh ubah bebas. Nilai 0.088 memberitahu bahawa 88% daripada varians dalam tabungan isi rumah dijelaskan oleh kesan peruntukan masa. Nilai signifikan dalam jadual ANOVA untuk menentukan sama ada model regresi kami meramalkan pemboleh ubah bersandar lebih baik daripada yang kami jangkakan secara kebetulan. Nilai signifikan kami iaitu 0.001 adalah kurang daripada 0.05 menunjukkan bahawa model regresi kami adalah signifikan. Berikut pula ialah regresi perancangan penjanaan kekayaan keluarga terhadap tabungan isi rumah. R ialah kekuatan korelasi antara dua pemboleh ubah. Terdapat korelasi yang sangat kuat sebanyak 0.228 antara perancangan penjanaan kekayaan keluarga dan tabungan isi rumah. R2 memberitahu berapa banyak varians dalam pemboleh ubah bersandar dijelaskan oleh pemboleh ubah bebas. Nilai 0.05 memberitahu bahawa 5.2% daripada varians dalam tabungan isi rumah dijelaskan oleh perancangan penjanaan kekayaan keluarga. Nilai signifikan dalam jadual ANOVA untuk menentukan sama ada model regresi kami meramalkan pemboleh ubah bersandar lebih baik daripada yang kami jangkakan secara kebetulan. Nilai signifikan kami ialah 0.001 adalah kurang daripada 0.05 menunjukkan bahawa model regresi kami adalah signifikan. Cadangan dan implikasi kajian adalah berkaitan dengan hasil dan perbincangan kajian. Berdasarkan dapatan kajian, pihak yang sewajarnya untuk memainkan peranan ialah pihak kerajaan dalam melahirkan masyarakat yang hidup dalam aman dan harmoni. Berdasarkan hubungan kesan peruntukan masa keluarga dengan tabungan isi rumah menunjukkan hubungan yang signifikan. Seramai 851 responden iaitu ketua isi rumah telah menjawab borang soal serdi ini dan data menunjukkan peruntukan masa keluarga memberikan impak terhadap tabungan isi rumah. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah cuba mengambil inisiatif dengan membuat program seperti cara-cara menguruskan masa kepada ketua isi rumah agar ketua isi rumah dapat merancang dan menguruskan masa dengan lebih baik. Hal ini demikian kerana jika KIR dapat menguruskan masa dengan lebih baik, secara tidak langsung KIR dapat membuat keputusan kewangan dengan lebih bijak. Maka, pihak kerajaan dapat membantu KIR dalam mencapai matlamat kewangan kesan daripada peruntukan masa keluarga yang baik.
Seterusnya, hubungan perancangan kekayaan keluarga dengan tabungan isi rumah menunjukkan hubungan yang signifikan. Maka, hubungan tersebut menunjukkan responden bersetuju bahawa perancangan penjanaan keluarga memberi kesan terhadap tabungan isi rumah. Oleh itu, pihak kerajaan boleh menyediakan perkhidmatan bimbingan kewangan atau klinik kewangan untuk membantu ketua isi rumah merancang penjanaan kekayaan keluarga dengan lebih baik dan bijak. Kesannya, KAR akan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang perancangan kekayaan keluarga dan lebih bijak dalam menguruskannya. Selain itu, pihak kerajaan boleh menyediakan sokongan dan insentif kepada perniagaan kecil dan sederhana. Kesannya, KAR dapat menambahkan sumber pendapatan dan meningkatkan kekayaan keluarga mereka. Kesimpulan yang dapat kita buat daripada kajian ini menyatakan bahawa isu peruntukan masa keluarga dan perancangan penjanaan keluarga terhadap bebanan hutang serta tabungan untuk isi rumah perlu dipertengahkan dalam sesebuah keluarga. Ini kerana pengurusan kewangan merupakan satu aspek yang penting dalam institusi kekeluargaan dan ia juga perlu diuruskan secara tersusun dan sistematik bagi mengurangkan pertambahan hutang sekaligus mampu menambah tabungan isi rumah. Masyarakat kini kebiasaannya berhutang oleh kerana tingkah laku tamak walaupun pendapatan rendah dan pengurusan kewangan yang lemah. Seperti kata peribahasa, kita perlu ukur baju di badan sendiri. Namun, masalah ini boleh diatasi jika ketua keluarga membuat perancangan kewangan. Sebagai contoh, menyenaraikan dan bandingkan harga terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Semoga dengan kajian ini ia mampu menyedari masyarakat untuk terus berjimat cermat dan lebih sistematik dalam mengurus kewangan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.